Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Uhayyikum bi tahiyatil Islam, tahiyatan mubarakatan ala wahya assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pertama dan utama sekali, marilah sama-sama kita memanjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana dengan kudrat dan inayahnya kita dapat lagi diberikan kesempatan untuk kita beribadah dan juga melakukan segala perintah Allah di muka bumi ini. Dan kita wajib mengizharkan kesyukuran kita ke atas segala nikmat yang Allah telah kurniakan kepada kita semua. Dan saya berdoa juga agar para penonton senantiasa dikurniakan kesihatan, keafiatan dan juga kesejahteraan, dan dijauhkan daripada segala keburukan dan kejahatan. Amin ya rabbal alamin. Jadi alhamdulillah, pada hari ini kita telah memasuki Ramadan yang ke-14. Baki 16 hari Ramadan akan tinggalkan kita. Jadi oleh itu kita rebutkan peluang kita, peluang di dalam bulan Ramadan ini dengan kita memperbanyakkan solat kita, solat malam, dan memperbanyakkan membaca Al-Quranul Karim pada setiap hari, untuk kita menambahkan lagi amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana itu adalah tujuan kita berada di muka bumi ini, untuk kita senantiasa mendapatkan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah pada hari ini kita akan teruskan pelajaran kita dalam mempelajari asas fardu ain. Di mana pada sesi yang lepas kita telah menyentuh tentang bab zakat. Jadi pada hari ini kita akan sentuh sedikit tentang bab zakat, dan kita akan sentuh juga tentang rukun Islam yang keempat. Jadi selepas kita mengetahui tentang tujuan kita mengeluarkan duit kita untuk membayar zakat dan hikmah di sebaliknya, dan apakah tanggungjawab kita di dalam amal ibadah zakat ini. Apakah tanggungjawab bagi pemberi, bagi pengurus zakat ini, dan juga bagi mereka yang menerima bantuan zakat. Ini adalah semata-mata kita dapat membina sebuah masyarakat yang kuat, yang utuh, untuk kita maju bersama-sama ke hadapan. InsyaAllah. Jadi mereka ada yang tertanya-tanya, pada siapakah duit zakat ini diberi? Diberi kepada siapa? Jadi duit zakat ini bagi mereka yang layak adalah ke-8 asnaf. Yang pertama iaitu fakir, miskin, amil. Amil yakni yang mengumpul duit zakat ini dan mengagihkannya, dan saudara baru yakni mu'allaf, yang mereka baru memasuki Islam, riqab, hamba, gharimin yang berhutang, fi sabilillah, di atas jalan Allah. Selalunya fi sabilillah ni mereka yang sedang mempelajari ilmu di luar negeri. Jadi mereka yang selalu memberi bantuan ni menerusi zakat. Dan yang terakhir ibnu sabil, bagi mereka yang sedang musafir. Jadi duit zakat kita ini dibahagikan kepada 8 asnaf ini. Jadi mereka yang memerlukan bantuan daripada kita. Jadi bagaimana kita hendak mengira wang simpanan ini, bagaimana kita hendak tahu
bilakah yang kita harus mengeluarkan zakat kita. Okey, ada beberapa langkah yang kita harus ambil perhatian, harus catatkan. Okey. Langkah yang pertama, kita harus mendapatkan kadar nisabnya di laman web. Okey, dengan melungsuri www.zakat.sg, ataupun kita boleh dapat kadar nisabnya di surat khabar, di akhbar berita harian dan juga berita minggu. Akan tetapi pada masa sekarang saya rasa golongan yang muda ni, mereka apabila hendak mengetahui sebuah informasi, mereka akan melungsuri laman web, kerana itu yang lebih mudah bagi mereka. Tapi itulah, yang langkah pertama, kita harus mendapatkan kadar nisabnya. Langkah yang kedua pula, kita membuka buku akaun kita, lalu kita lihat pada baki simpanan kita sepanjang tahun. Ia tidak kira sama ada wang kita itu berkurangan ataupun bertambah, kerana zakat simpanan bersandarkan baki simpanan kita dan bukan wang yang bertambah atau berkurangan. Jadi wang simpanan kita, dia bersandarkan baki simpanan kita. Dia tak kira duit itu di dalam bank kita berkurangan ataupun bertambah. Jadi langkah yang ketiga, apabila kita sudah melihat pada baki simpanan kita sepanjang tahun hijrah, iaitu lebih kurang 355 hari, mengikut kalender Islam. Jika baki tahun itu tidak jatuh bawah kadar nisab, maka anda wajib berzakat. Jadi kita tengok haulnya 1 tahun, tempoh 1 tahun 355 hari, nisabnya berapa pada bulan itu. Bulan yang kita harus membayar zakat tu, kita tengok pada kadar minimum kita, kadar yang terendah tapi tidak rendah daripada kadar nisab pada bulan itu. Maka kita wajib berzakat. Langkah yang keempat pula, kita kenal pasti baki terendah pada tahun itu. Jumlah ini tidak boleh kurang daripada kadar nisab yang telah ditentukan. Jadi apa yang kita keluarkan ini daripada zakat harta kita adalah yang baki terendah. Itu yang orang selalu keliru. Main pointnya di sini baki terendah sepanjang tempoh 1 tahun itu. Akan tetapi ia tidak berkurangan daripada kadar nisabnya. Selagi mana dia lebih kadar nisabnya, oleh itu dia wajib mengeluarkan zakat. Dan langkah yang terakhir, zakat simpanan anda adalah baki yang terendah dalam tempoh 1 tahun itu. Lalu kita mendarabkannya, multiply 2.5%. Jadi daripada hasil kita dah dapat baki terendah dan kita darabkan 2.5% ni, dah dapat totalnya. Itulah harga yang kita harus keluarkan untuk membayar zakat harta kita. Kita tengok, itulah langkah-langkah yang kita harus tahu untuk kita mengeluarkan zakat. Jadi alhamdulillah, kita recap sedikit tentang apa yang kita telah pelajari sepanjang sesi-sesi kita yang lalu, sebelum kita memasuki rukun Islam yang keempat. Jadi alhamdulillah, pada sesi-sesi yang lalu kita telah menyentuh sedikit tentang pengenalan fardu ain, apakah maksud di sebalik itu, kewajipan ke atas setiap mukallaf, apa yang mereka harus lakukan, segala amal ibadah mereka akan dihitung, segala dosa mereka juga akan dicatat bagi mereka yang sudah mukallaf. Dan selepas itu kita mempelajari tentang rukun Islam yang pertama, yakni mengucap 2 kalimah syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan rukun Islam yang kedua, kita menunaikan solat kita, ibadah solat kita 5 waktu sehari semalam. Bermula dengan solat subuh, selepas itu solat zuhur, solat asar, solat maghrib dan juga solat isyak. Dan alhamdulillah kita baru selesai menyentuh tentang rukun Islam yang ketiga,
dengan menunaikan zakat kita. Jadi insya-Allah pada sesi yang akan datang kita akan sentuh tentang rukun Islam yang keempat, topik kita yang baru, yakni dalam menunaikan ibadah puasa kita. Okey. Jadi saya harap agar para penonton dapat sedikit sebanyak manfaat daripada perkongsian kita pada hari ini, pelajaran kita mengenai zakat. Semoga sedikit sebanyak dapat mengetahuilah informasi-informasi yang para penonton harus mengetahuinya. Okey. Jadi itu sahaja pada hari ini. InsyaAllah akan bersama saya lagi pada sesi yang akan datang. Jangan lepaskan peluang anda. Okey, teruskan ibadah anda pada bulan Ramadan ini. Saya ingin mengucapkan Ramadan Al-Mubarak kepada anda dan sekeluarga. Okey. Yang baiknya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan buruk datang daripada diri saya sendiri. Okey. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.